Dalam kita ingin mengenang kepada Tun Ahmad Sarji ini pastinya dari segi latar belakangnya dan juga pelbagai kepribadiannya, sifat kepribadiannya, kepimpinannya yang mungkin boleh kita ikuti, yang boleh kita contohi untuk generasi pada masa kini. Dan untuk kita bercakap mengenai mengenang kepada Tun Ahmad Sarji ini, kita akan bersama dengan Profesor Dr. Musafa Ishak, Timbalan Pengerusi Majlis Profesor Negara di talian bersama dengan saya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, bagaimana kita ingin melihat kepada kepribadian Tun Ahmad Sarji terlebih dahulu? Saya tahu Tun Ahmad Sarji ini berpengetahuan luas dan juga banyak menjawat jawatan yang tertinggi sebagai contohnya Ketua Setiausaha Negara daripada tahun 1990 hingga 1996. Pastinya kepribadian beliau ini mungkin dekat dengan hati Prof dan juga mungkin Prof dapat kongsikan, mungkin sebelum ini Prof pernah bekerja sekali dengan Allahyarham sendiri. Ya, saya dapat berkesempatan mengenali Allahyarham Tun Ahmad Sarji kerana pada waktu beliau menjadi Ketua Setiausaha Negara, saya masih berada dalam perkhidmatan dan sempat berinteraksi dengan beliau. Malah selepas daripada beliau bersara pun dalam banyak occasion ataupun peristiwa ataupun aktiviti sempat bertemu dengan Allahyarham beberapa kali dalam persatuan golf profesional, dan apabila beliau diundang datang ke kampus Universiti Utara Malaysia pada waktu saya menjadi Naib Chancellor pada ketika itu, juga berkesempatan berinteraksi dengan Allahyarham, dan pernah kita bersama dalam beberapa majlis secara close door berbincang mengenai keadaan negara, pentadbiran negara dan sebagainya. Jadi saya dapat kesempatan mengenali perwatakan Allahyarham daripada dekat, walaupun tidak pernah bekerja secara langsung dengan beliau, tapi semasa beliau menjadi Ketua Setiausaha, kita pernah berinteraksi. Saya sempat berinteraksi dengan beliau dan juga sempat beliau bersara. Jadi saya mendapati Allahyarham merupakan seorang yang sebetulnya boleh dijadikan sebagai tokoh role model kepada perkhidmatan awam. Seorang yang sangat memegang kepada integriti yang sangat tinggi, seorang yang telah memberikan satu kepimpinan melalui teladan yang boleh dicontohi, ya, seorang pemimpin dalam pengetahuan awam yang sebenarnya kalau anggota pengetahuan awam membaca tonggak 12 yang beliau ilhamkan, itulah Tun Ahmad Sarji, ya, yang mana beliau sangat menghargai masa, sangat menepati masa, sangat menghormati orang lain, ya, dan seorang yang sangat kreatif. Tun bukan saja seorang yang mempunyai idea yang banyak, yang melahirkan banyak pembaharuan, ya, transformasi, inovasi kepada perkhidmatan awam, tetapi juga beliau juga seorang penulis yang baik, ya. Beliau menulis hampir 29 buah buku. Artinya beliau seorang yang sangat intelijen, dan penulisan beliau itu bukan sahaja berkisar di sekitar perkhidmatan awam, ya. Beliau juga seorang yang berbakat dalam bidang kesenian. Beliau menulis tentang P. Ramlee, mengambil inisiatif mengumpulkan lagu-lagu, lirik-lirik, nota-nota lagu P. Ramlee bersama dengan Johari Saleh dan menerbitkannya, dan juga menulis mengenai riwayat dan juga pengalaman-pengalaman yang beliau tahu mengenai P. Ramlee, ya. Beliau juga menulis mengenai Hang Tuah. Seorang yang sangat nasionalis, seorang yang sangat patriotik, seorang yang sangat menitik beratkan soal memberikan yang terbaik, ya, dalam perkhidmatan awam. Dan saya fikir setelah saya mengenali beliau, kalau saya bercakap mengenai perkhidmatan awam, saya terbayangkan wajah beliau dan perwatakan beliau, ya, sebagai salah satu role model yang saya dapat kenali secara dekat. Dan sebetulnya kalau sekiranya anggota perkhidmatan awam ingin melihat contoh terbaiklah, ya, yang dapat kita lihat dalam perkhidmatan awam, itulah Tun Ahmad Sarji, ya, yang mana mempunyai hubungan yang amat baik dengan kaki tangan di bawah, ya, mempunyai hubungan yang baik dengan political masters, ya, dengan pemimpin-pemimpin politik, dan beliau seorang yang tidak pernah duduk diam, artinya berhenti setelah bersara, tapi beliau sangat aktif, ya. Beliau memberi sumbangan kepada Persatuan Golf Profesional Malaysia, Persatuan Kriket Melayu, kemudian beliau juga aktif dalam Kelab Harvard Malaysia, beliau juga aktif dalam pelbagai pertubuhan-pertubuhan sukarela yang lain, ya, di samping terus memberikan sumbangan dari masa ke semasa. Sebab itu kita lihat Allahyarham ini sangat dihargai, ya, oleh banyak pihak, banyak menerima anugerah-anugerah dari dalam dan juga luar negara, dan saya
satu perkara yang barangkali yang boleh dikaitkan dan dilihat sebagai sumbangan besar Allahyarham ialah dari segi tonggak 12 dalam pengetahuan awam itu bagaimana menjadi nilai dan etika. Beliau menekankan soal nilai dan etika dalam pengetahuan awam yang sebetulnya inilah merupakan satu perkara yang boleh dijadikan contoh teladan yang baik daripada Allahyarham. Selain beliau terlibat dalam PMB ya dan sebagainya setelah beliau bersara mengasaskan IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia dan sebagainya. Baik Prof, kalau kita nak lihat Tun Ahmad Sarji menjawat jawatan Ketua Setiausaha Negara daripada 1990 hingga 1996, 6 tahun menjawat jawatan tertinggi itu, dan pastinya kalau kita nak lihat pelbagai penambahbaikan telah pun dilakukan oleh Tun sendiri, terutamanya dalam perkhidmatan awam ini sendiri. Dan kalau saya nak petik juga, ini antara penambahbaikan yang telah pun dilakukan adalah meliputi penggubalan dan juga pelaksanaan pekeliling kemajuan pentadbiran awam. Jadi bagaimana agaknya kita dapat lihat dari segi reformasi ketika sebelum dan juga selepas Tun Ahmad Sarji ini berjaya membawa pentadbiran awam ataupun sektor pentadbiran awam ini mungkin dari segi kebajikan mereka lebih terjamin, dan juga bagaimana ingin melihat kepada polisi-polisi dan juga bagaimana penyampaian penjara awam pada ketika itu. Ya, Allahyarham juga terlibat dalam membuat rombakan ataupun penambahbaikan kepada skim saraan pengetahuan awam SSP kalau sesiapa yang masih ingat di tahun 90-an dahulu. Beliau telah menukar daripada skim gaji kabinet kepada skim saraan baru yang mana telah memberikan penambahbaikan kepada skim dan kategori perkhidmatan dalam perkhidmatan awam yang mana ini adalah satu perubahan besar yang telah beliau bawa, yang mana telah memberikan kenaikan dan juga penambahbaikan pada skim gaji dan faedah-faedah dalam perkhidmatan awam itu satu daripadanya yang beliau telah berikan sumbangan dan selain daripada itu, kalau kita lihat sumbangan beliau dalam memberikan input yang bersifat nilai-nilai etika dan juga trust dalam perkhidmatan awam, itu yang mustahak kerana beliau bukan hanya bercakap tetapi beliau juga merupakan seorang role model, seorang yang telah merealisasikan apa yang beliau perkatakan. Dan walaupun tempoh beliau dalam tempoh 5 tahun itu, tapi saya fikir perubahan yang beliau lakukan sangat banyak dalam memodernkan dan memberikan satu dimensi baru kepada perkhidmatan awam. Malah perkhidmatan awam yang kita ada pada hari ini sebagian besarnya legasinya telah pun diasaskan di waktu beliau menjadi Ketua Setiausaha Negara dan diteruskan oleh ketua-ketua setiausaha yang lain sebelumnya. Dan selepas itu kita dapat lihat selepas era beliau itu tak banyak perubahan-perubahan besar yang berlaku, walaupun ada perubahan yang berlaku, tapi apa yang beliau tinggalkan itu adalah sesuatu yang amat bermakna kepada perkhidmatan awam. Dan memang Tun Ahmad Sarji ini seorang yang sangat disegani, sangat dihormati oleh warga perkhidmatan awam dan beliau juga seorang yang mahir berkomunikasi, well conversed dalam bahasa Inggeris yang sangat baik, intelligent, integritinya. Memang sukarlah. Saya fikir kalau nak cari seorang tokoh pengetahuan awam pada hari ini yang boleh menyamai kualiti yang ada, beliau ni adalah antara apa yang boleh saya sifatkan sebagai antara cream of the cream dalam pengetahuan awam, antara yang terbaik yang pernah dilahirkan oleh public service, seorang tokoh, seorang pemimpin yang versatile, yang amat dihormati, yang mempunyai kebolehan yang pelbagai, aktif dalam sukan, aktif dalam Islam, pernah diberikan anugerah tokoh Ma'al Hijrah dalam bidang kesenian, juga menulis mengenai topik-topik yang sukar, dan juga seorang yang sangat sederhana. Tun Sarji ini seorang yang sangat sederhana, seorang yang sangat merendah diri, humble dan boleh mudah bergaul dengan sesiapa saja. Dan walaupun misalnya pada waktu beliau menjadi Ketua Setiausaha Negara, saya masih dianggap junior dalam perkhidmatan, tapi apabila berinteraksi dengan beliau, kita tak terasa gap yang begitu jauh. Beliau pandai untuk mengambil hati dan merasa membuatkan orang lain yang berada di sekeliling beliau itu merasa amat disegani. Dan saya merasakan pemberian beliau ini satu kehilangan yang amat besar kepada perkhidmatan awam, malah kepada negara keseluruhannya. Dan beliau, kalau kita lihat semasa menjadi Ketua Setiausaha, adalah merupakan era keemasan. It's a golden age of the public service, civil service in Malaysia pada era beliau. Dan kemudiannya
kecemerlangan itulah diteruskan oleh ketua-ketua setiausaha selepas daripada itu. Prof, kalau saya nak memetik ini, saya melihat kepada sedikit biodata Allahyarham sendiri, iaitu pada tahun 1994, Tun dianugerahkan ijazah kehormat Doctor of Science Management daripada Universiti Utara Malaysia UUM atas sumbangannya dalam lapangan pentadbiran dan pengurusan awam. Kemudian pada tahun 1995, The Nottingham Trent University United Kingdom pula menganugerahkan beliau ijazah kehormat Doctor of Business Administration kerana mengiktiraf jasa-jasa beliau mempereratkan hubungan antara perkhidmatan awam dan sektor swasta menerusi pensyarikatan Malaysia dan peranannya di dalam Malaysia Business Council. Jadi kalau kita lihat kepada jasa pengorbanan ataupun Allahyarham sendiri yang mempereratkan hubungan antara perkhidmatan awam dan juga sektor swasta ni, pastinya kita menampakkan sektor awam ini boleh dikatakan dapat meningkatkan penyampaian cara kerja mereka. Perkhidmatan awam ini boleh dikatakan cemerlang kerana menyaingi kepada sektor swasta dan dapat meningkatkan kepada kemahiran dan juga kompetensinya sendiri. Bagaimana melihat kepada perubahan ini? Dan sejak daripada perubahan itu, bagaimana agak kita melihat kepada penjawat awam selepas itu ke arah yang lebih cemerlang, Prof? Ya, era beliau adalah era yang mana kita banyak melihat pembaharuan perubahan berlaku kerana beliau berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha Negara kepada Tun Dr. Mahathir pada waktu itu, ya. Dan pada waktu itu kita lihat Tun Dr. Mahathir memperkenalkan wawasan 2020 pada tahun 1990. Jadi pada masa Tun Ahmad Sarji menjadi Ketua Setiausaha Negara, itu adalah 5 tahun pertama pelaksanaan wawasan 2020, dan saya masih ingat pada waktu itu apabila perkhidmatan awam semuanya sangat bersemangat, sangat mempunyai motivasi yang amat tinggi kerana kita mahu bekerja untuk melaksanakan dan memastikan wawasan 2020 pada waktu itu berjaya, dan perkhidmatan awam mainkan peranan yang amat penting. Dan salah satu dimensi yang amat ditekankan pada waktu itu ialah hubungan yang bersifat simbiosis, ya, hubungan yang bersifat saling memerlukan dan saling membantu antara sektor awam dan sektor swasta di bawah slogan ataupun konsep Malaysia Incorporated ataupun Persyarikatan Malaysia, di mana pada waktu itu kerajaan mahukan supaya sektor awam tidak menjadi penghalang kepada kemajuan dan juga pembangunan dalam sektor swasta, kerana kerajaan mahu sektor swasta dan sektor awam berganding bahu dalam menjayakan agenda pembangunan negara pada ketika itu, kerana kita sedang bergerak ke arah menjadi sebuah negara maju pada ketika itu, ya. Dan pada ketika itulah kita lihat juga ekonomi negara berkembang dengan pesat, dengan baik dan sebagainya, maka peranan sektor swasta, pelaburan asing dan sebagainya penting untuk negara pada ketika itu, kerana kita mahukan supaya peluang pekerjaan diwujudkan, dan pada ketika itu juga penglibatan sektor swasta dalam pembangunan negara, pembangunan infrastruktur negara dan sebagainya sangat pesat pada waktu itu. Sebab itu kalau perkhidmatan awam tidak bersifat proaktif, dan tidak memudahcarakan urusan sektor swasta yang amat memerlukan kelulusan dari segi lesen, mahu supaya suatu keputusan itu dipercepatkan kerana itu adalah kos kepada mereka kalau berlaku delay ataupun kelewatan dan sebagainya, maka di sinilah kita lihat bagaimana konsep Persyarikatan Malaysia itu diterjemahkan oleh Allahyarham Tun Ahmad Sarji pada ketika itu dengan memastikan supaya perkara ini dipahami dan salah satu tonggak 12 itu ialah menghargai masa supaya perkhidmatan awam tidak melengah-lengahkan kerja, menjaga soal integriti yang juga merupakan satu perkara yang amat penting, walaupun kita bekerja rapat dengan sektor swasta, dan soal integriti kita masih perlu menjaganya supaya kita tidak dilihat menggadaikan nilai-nilai dan etika dalam perkhidmatan awam. Jadi sebab itu saya melihat peranan Allahyarham Tun Ahmad Sarji ini sangat instrumental dalam konteks itu, meletakkan satu garis panduan bagaimanakah sektor awam harus berinteraksi, bekerjasama dengan sektor swasta dalam satu model yang dipanggil Persyarikatan Malaysia. Dan ini saya fikir masih berterusan, masih lagi diteruskan sehingga ke hari ini, dan saya percaya di situlah letaknya jasa besar beliau, sumbangan besar beliau dalam memberikan satu dimensi baru dalam perkhidmatan awam. Kalau sebelum ini perkhidmatan awam memang
agak terasing, terpisah dengan sektor swasta. Tetapi dalam model Persyarikatan Malaysia ini dan apa yang telah Allahyarham bangunkan, termasuklah penglibatan sektor awam ya, dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang dikendalikan dalam sektor swasta selagi tidak menyalahi peraturan-peraturan dalam penglibatan awam. Prof, kalau boleh saya nak petik ucapan daripada Allahyarham Tuan Mat Saharji sendiri pada 11 April 1996 ketika pelancaran teli kerja Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia di Hostel Istana, di mana apa yang dikatakan oleh Allahyarham, wang dan mesin sahaja tidak menjamin kejayaan. Pekerja yang mempunyai ilmu, pengalaman, kepakaran dan bakat adalah amat penting. Dan bagaimana kita melihat zaman itu ketika Tun sendiri menjawat jawatan KSN, beliau mahu mengasah bakat-bakat dan juga membangunkan modal insan dalam negara dan semestinya ia akan mengurangkan dari segi kebergantungan negara kita kepada pekerja asing. Bagaimana kita ingin melihat kepada sikap dan juga pendirian Allahyarham yang mahu anak-anak Malaysia sendiri yang turut terlibat dalam tenaga-tenaga pakar ini? Ya, saya masih ingat pada waktu Allahyarham banyak perbelanjaan ataupun peruntukan yang besar diberikan untuk latihan ya. Saya melihat bahawa aspek latihan dalam perkhidmatan awam ini sangat penting. Tidak cukup hanya mereka ini dilatih oleh intan semata-mata dengan memperoleh diploma pentadbiran awam atau pengurusan awam di intan, tetapi latihan secara berterusan sepanjang mereka bekerja. Kerana perkhidmatan awam ini, anggota-anggota perkhidmatan awam ini bekerja 20-30 tahun dalam perkhidmatan awam. Dan dalam tempoh 20-30 tahun itu, teknologi berubah, amalan dalam bidang pekerjaan berubah, industri berubah dan sebagainya. Dan kalau perkhidmatan awam, terutama sekali JPA, tidak menitik beratkan soal latihan dalam perkhidmatan awam, maka anggota-anggota perkhidmatan awam akan ketinggalan, khususnya dalam bidang ICT, dalam bidang teknologi, inovasi dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh membenarkan try and error ataupun kaedah cuba jaya itu diteruskan, kerana ini akan menyebabkan banyak masalah kalau berlaku kegagalan. Sebab itu Tun Sarji kita lihat pada waktu beliau menjadi KSN ya, banyak menghantar anggota perkhidmatan awam berkursus ke luar negara, mengadakan banyak program-program menambah ilmu dan juga memberikan latihan kepada perkhidmatan awam. Intan sendiri pada waktu itu sangat aktif ya, mampu satu agensi yang bertanggungjawab untuk melakukan permodonan dalam perkhidmatan awam sangat efektif pada waktu itu. Ini dua agensi besar ya, yang banyak membantu dari segi memberikan nilai tambah kepada perkhidmatan awam ya, mampu dan juga intan, dan juga Jabatan Perkhidmatan Awam sendiri sangat efektif pada waktu itu. Dan kita lihat itulah sebenarnya yang telah memberikan banyak perubahan kepada sektor awam ya, yang telah berjaya membantu melonjakkan perkhidmatan awam kita ke tahap yang terbaik sehingga boleh membantu pertumbuhan ekonomi negara dan sebagainya. Sebab itu saya lihat dimensi ini mesti dilihat secara positif ya. Walaupun kita tahu kita ada kekangan kewangan dan sebagainya, tapi saya melihat amat penting ya untuk anggota perkhidmatan awam ini didedahkan dengan ilmu pengetahuan yang tinggi. Sebab hari ini pun kita berada dalam knowledge based economy. Ekonomi berasaskan pengetahuan. Dengan sebab itu, kita tidak boleh membiarkan anggota perkhidmatan awam ini ketinggalan dari segi ilmu pengetahuan dan latihan. Latihan mesti diberikan secara berterusan dan latihan itu mestilah sesuai dengan keadaan semasa walaupun kita tahu kita ada kekangan dan sebagainya. Sebab itu saya lihat Allahyarham sendiri berkursus sampai ke Harvard mendapat ijazah sarjana di Harvard dan kemudian mengikuti terus saya ingat pelbagai kursus lain yang dianjurkan. Saya sendiri pernah hadir dan pernah terlibat dalam sebahagian daripada kursus-kursus ini, dan inilah yang membantu dari segi aspek latihan kepimpinan dan pengurusan ya kepada anggota-anggota perkhidmatan awam yang ada pada waktu itu. Jadi saya kira inilah antara perkara yang barangkali boleh direnungi semula, satu legacy Tun Ahmad Saharji, peninggalan beliau, apa yang telah beliau asaskan, apa yang telah beliau laksanakan pada masa beliau menjadi Ketua Siasat Negara, ada sesuatu yang patut dilawat semula, revisit balik sumbangan beliau dan supaya mengambil ilham, inspirasi daripada apa yang beliau sumbangkan dan kita buat penambahbaikan dalam sektor perkhidmatan awam pada hari ini yang khusus yang paling penting ialah dari sudut aspek nilai, etika dan integriti. Profesor Dr. Mustafa Ishak, terima kasih kerana bersama dengan kami dan beliau juga merupakan timbalan pengurusi Majlis Profesor Negara. Banyak yang telah pun dikongsikan
pengamatan Profesor Dr. Mustafa Ishak sendiri mengenai Allahyarham Tun Ahmad Sarji, kepribadiannya, begitu juga dengan sumbangan serta jasa dan pengorbanan, terutama dalam konteks pentadbiran awam dan juga dalam konteks Islam, iaitu beliau juga merupakan ataupun Allahyarham sendiri merupakan pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia.